Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okay, tak apalah, kita tengok hari ni sambungan bab 8. Buka buku teks muka surat 252. Okay, cikgu nak tunjukkan lagi sekali. Yang ni pun kalau kamu nak lebih faham, kamu boleh salin. Tak apa nanti cikgu bagi dalam grup. Okay. Hasil belum terima, hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh. Okey, kita tengok dulu yang minggu lepas kita belajar hasil belum terperoleh kan? Iaitu hasil yang terlebih dapat. Contoh dia kita katakan macam ni lah. Contoh dia kamu sebagai pemilik rumah, kamu sewakan kepada orang luar lah. Orang luar tu and then dia bayar terus. Sepatutnya dia bayar tiap-tiap tahun kan. Tetapi dia bayar untuk 2 tahun terus. Jadinya kita cuma ambil kira untuk setahun je lah bagi tempoh tu. Dan setahun lagi dikira sebagai hasil belum terperoleh. Okay. Kita akan catatkan dia dalam liability semasa. Okay, bila kita dapat hasil belum terperoleh ni, bila kita nak cari dia punya hasil yang sepatutnya dia terima, kita perlu tolakkan dengan hasil yang dia telah terima tu. Hasil belum terperoleh tu kita tolakkan dengan hasil yang sepatutnya dia terima. Okey, satu lagi hasil iaitu hasil belum terima. Macam biasa hasil belum terima hasil yang kita tak dapat lagi. Sepatutnya kita dapat tahun ni tapi kita tak dapat lagi. Contoh macam tadi cikgu kata sewa kan. Kita sewakan kita punya rumah dekat orang. Okey, sepatutnya dia bayar tahun ni. Dia duduk, dia patutnya dia bayar. Tapi dia tak bayar pun kat kita. Dia tak bayar kat kita, kita kira dia sebagai hasil belum terima lah. Dan bila kita nak catatkan dalam akaun untung rugi, kita mesti tambah dengan nilai yang kita dah terima tu. Supaya kita tahu nilai yang sepatutnya kita terima. Dan dalam penyata kedudukan kewangan kita akan catatkan dia dalam aset semasa. Sebab dia adalah aset kita, hasil tu adalah aset kita yang kita belum dapat lagi. Okay, seterusnya belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Kita tengok dulu belanja prabayar. Belanja prabayar adalah belanja yang kita bayar dulu. Belanja yang kita bayar dulu tapi kita tak guna lagi. Contoh dia macam kita guna top up kan, top up prepaid tu kita bayar dulu. Tapi kita tak guna pun lagi dia punya nombor PIN tu untuk kita masukkan top up kita. Kita bayar dulu baru kita dapat dia punya top up tu. Okay, bila kita nak catatkan dalam akaun untung rugi kita mestilah tolak sebab kita nak tahu nilai yang sepatutnya kita bayar pada tahun tu. Okay, bagi belanja belum bayar, belanja yang kita tak bayar lagi. Contoh macam kamu guna postpaid kan. Postpaid top up tu. Okay, hari ni 30 hari bulan 12. 30 hari bulan 12. Esok 31 hari bulan 12, terusnya 1 hari bulan 12. 1 hari bulan 1. Sepatutnya kamu dah bayar pada 31 hari bulan 12 tetapi kamu tak bayar lagi postpaid tu. Kamu bayar pada, contoh kamu bayar pada 2 hari bulan 1. Jadinya belanja yang kamu tak bayar lagi tu pada tahun 31 Disember tu akan dikira sebagai belanja belum bayar. Kita tak bayar lagi tapi kita dah guna. Postpaid kan kita dah guna. Tetapi kita tak bayar pun lagi dia punya harga. Jadi kita tak bayar lagi, kita mesti tambahkan dia dengan belanja-belanja yang kita dah bayar. Nilai belanja yang kita dah bayar supaya kita tahu berapa nilai belanja yang sepatutnya kita bayar pada tahun sebelum 31 Disember tu. Kita akan catatkan dia dalam liability semasa. Okey, tadi cikgu bagi dia punya formula kan, formula pendek. Okey, kita tengok formula ni satu-satu.
H untuk hasil. H untuk hasil. Hasil kan? Yang pertama kamu kena clarifikan dulu. Kamu kena pasti dulu. Dia punya soalan tu adalah item hasil ataupun item belanja. Okay, contoh macam sewa diterima kan, itu adalah item hasil. Okay, bila kita tengok sewa diterima item hasil, kita tengok pula dia. Dia adalah belanja hasil belum terima ataupun hasil belum terperoleh. Cikgu letakkan T untuk belum terima. T untuk terima kan, belum terima. Kalau cikgu letakkan B ni nanti sama pula dua-dua. Cikgu letakkan T, hasil yang belum terima dengan hasil yang belum terperoleh. Okey, bagi hasil yang belum hasil yang belum terima, dalam akaun untung rugi kita akan tambahkan dia. Kita akan ambil nilai yang dia bagi, kita akan ambil nilai yang dia dah terima, kita akan tambahkan nilai yang dia belum terima. Okey, kita akan dapat nilai yang sepatutnya dia terima. Inilah kita tambahkan. Bila kita dah tambahkan, kita akan catatkan dia dalam penyata kedudukan kewangan di bawah aset. Okey, bagi nilai dalam penyata kedudukan kewangan ni, kita hanya ambil nilai-nilai hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja belum bayar, belanja prabayar. Kita hanya ambil nilai-nilai untuk item pelarasan saja. Faham tak yang ni? Faham. Faham. Lagi kita nak buat soalan tau. Okey. Okey, ini adalah 5 langkah yang kamu kena ikut. 5 langkah yang kamu kena ikut dalam kamu nak catat item pelarasan ni. Yang pertama, kita dah belajar itu jalan penyelesaian kan? Kita dah buat jalan penyelesaian yang kotak tu. Lepas tu, bila kita dah buat jalan penyelesaian, kita kena buka journal arm. Journal arm yang ada debit dengan kredit. Seterusnya, bila kita dah buka journal arm, daripada journal arm tu, kan ada 2 account kan? Kita buka account, kita buka 2 ledger account yang terlibat. Contoh di journal arm kita letak sewa diterima dengan sewa belum terperoleh. Jadinya ledger kita kena buka akaun sewa diterima dengan akaun sewa belum terperoleh. Kita kena buka 2 ledger yang berkaitan dalam journal arm tu. Lepas tu bila kita dah buka ledger, 2 ledger tu, kita kena buka akaun untung rugi. Tadi sewa diterima adalah hasil. Jadinya kita catatkan di bawah hasil lah. Iaitu sewa belum terperoleh. Iaitu sewa diterima, maaf. Iaitu sewa diterima. Kita ambil sewa yang diterima. Yang sepatutnya dia terimalah. Dan bila kita dah buka akaun untung rugi, kita kena pindahkan dia dalam penyata kedudukan kewangan. Dalam penyata kedudukan kewangan tu lah yang tadi tu. Liability semasa dengan ini. Yang warna hijau ni. Ni yang warna hijau ni, penyata kedudukan kewangan, aset semasa ataupun liability semasa. Kita kena clarifikan dia. Dia adalah aset semasa atau liability semasa. Okey, tak apa, kita tengok dulu satu-satu. Contoh, okay. Yang ni yang kelas minggu lepas, cikgu nak tengok dulu. Buka buku. Buku yang cikgu suruh buat tu kan, 125, soalan nombor 2. Okay, kat maklumat tambahan nombor 1 tu. Ramai yang tak tahu kan. Sewa yang diterima adalah dari 1 Januari sehingga 28 Februari. Dia tak bagi pun kat kita nilai kan. Sebelum ni kita belajar dia bagi nilai. Tetapi kita dalam soalan ni tak bagi nilai. Dia bagi masa. Dia bagi tahun. Okay, pertama sekali, kalau dia dapat soalan macam ni, kalau kita dapat soalan macam soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3 tu tak apalah, komisen yang belum diterima ialah 100, dia dah bagi direct. Tapi soalan nombor 1 ni, sewa yang diterima adalah dari 1 Januari sehingga 28 Februari 2000X8. Dia tak bagi nilai. Bila dia tak bagi nilai, yang pertama, kita kena buka garis masa. Kan? Ni yang garis 3 yang cikgu buat ni, garis masa. Yang pertama, kita kena tengok dulu tarikh daripada 1 Januari 2000X7
sampai dia tutup buku adalah pada 31 Disember kan? 31 Disember 2000X7. Tetapi dia kata sewa yang diterima Ya. dari 1 Januari sehingga 28 Februari 2000X8. Okey, kita letak kat sini. 28 Februari 2000X8. Okey. Daripada 1 Januari ni, daripada 1 Januari sampailah 28 Februari ni, sewa yang diterima adalah 7,700. Kan? Sewa yang diterima adalah 7,700. Kita tengok dalam buku tunai tu. 7,700. Jadinya kita nak tahu berapa, sebab kita nak tulis dalam jalan penyelesaian tu kan, tapi kita tak tahu dia punya berapa yang sepatutnya dia terima. Okey, bila kita dah dapat 7,700 ni, dia terima 7,700. Kita nak cari berapa yang sepatutnya dia terima daripada 1 Januari 2000X7 tu sampai 31 Disember 2000X7 tu, berapa yang sepatutnya dia terima dan berapa pula lebihan dia, berapa yang dia terima lebih, iaitu hasil belum terperoleh. Okey, yang pertama, jalan yang pertama kita kena kira dulu sewa bulanan dia. Ni catat ni soalan yang minggu lepas. Yang pertama kita kira dulu sewa bulanan. Kita ambil 7,700 tu, kita bahagikan dengan berapa bulan yang terlibat. Daripada 1 Januari 2000X7 sampai 28 Februari tu berapa bulan? 14. 14 kan? 14 bulan. Okey. Ambil 7,700 tu bahagi dengan 14. Kamu dapat berapa? 550. 550. Okey, sewa bulanan daripada 1 Januari sampai 31 Januari sepatutnya dia terima 550. Okey, kita dah kira sewa bulanan. Lepas tu kita akan kira sewa tahunan sebab penyata buku dia ditutup pada setiap tahun kan, bukannya setiap bulan. Buku akan ditutup pada setiap tahun. Bila ditutup pada setiap tahun, kita kena kira sewa bulanan. Okey, kita ambil nilai sewa bulanan ni. Berapa tadi? 550 kan? Kita darabkan balik dengan dalam satu tahun ada berapa bulan? 12. 12 bulan. Okey, kita darabkan balik dengan 12 bulan. Kita dapat 6,600. 6,600. Sepatutnya nilai yang diterima daripada 1 Januari sampai 31 Disember hanya 6,600. Tetapi dia terima 7,700 kan? Okey. Kita nak tengok pula berapa hasil belum terperoleh, iaitu sewa yang dia terima lebih. Kita ambil 7,700 ni, kita tolaklah dengan sewa tahunan tu. 6,600. Kita dapat berapa? 1,100. 1,100. Jadinya 1,100 itulah kita catatkan sebagai sewa belum terperoleh. Faham tak? Faham? Okey, sepatutnya dia dapat cuma 6,600. Tetapi dia terima 7,700. Kita ada lebihan hasil iaitu 1,100. Okey, bila kita dah buat macam ni kan, dia bagi soalan macam ni lah, dia tak bagi direct, dia tak bagi nilai, dia bagi masa, tahun. Okey, bila dia dapat macam ni, kamu teruskan je lah dengan jalan penyelesaian tu. Jalan penyelesaian, journal account, ledger. Nah, cikgu tak tunjuk lah. Cikgu cuma tunjuk cara mana nak kira. Boleh faham? Nanti soalan ni kamu boleh sambung. Kalau yang tak buat lagi, boleh sambung buat. Tak apa, lagi cikgu habaq nah.
Okey, hari ni kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama, kita nak belajar nak rekodkan item pelarasan dalam jenayah dengan ledger. Yang ketiga, lebih dari itulah hasil belum terima, belanja prabayar, belanja belum bayar kita nak tengok. Lepas tu kita nak masukkan dalam akaun untung rugi. Dan kita nak pindahkan dia dalam penyata kedudukan kewangan. Seterusnya kita tengok kesan terhadap penyata kewangan jika konsep acuan tidak diaplikasikan. Okey, yang pertama kita tengok dulu. Sambungan kepada cikgu, tak sempat nak habis hari tu kemarin, minggu lepas, sambungan hasil belum terperoleh kita dah buat. Kita tengok rajah ni, kita dah buat jalan penyelesaian. Kita dah buat journal am. Kita dah buat ledger. Kita belum buat akaun untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Buka dalam buku 253, kamu boleh rujuk saja dalam buku tu. Okey, bila akaun untung rugi, hasil sewa diterima. Dia letakkan di sebelah kredit bila hasil kan. Kalau dalam bentuk T lah, kalau dalam bentuk penyata macam biasalah di bawah komponen hasil. Okey, dalam penyata kedudukan kewangan, kita rekodkan dia di bawah liability semasa kan. Kalau ikutkan kepada kotak yang cikgu suruh kamu salin tu, penyata kedudukan kewangan bagi sewa belum terperoleh, kita catatkan dia di bawah liability semasa. Nah, kamu kena rujuk dia punya kotak tu juga, kotak yang cikgu suruh salin tadi. Kena hafal lah yang tu. Okay, dah habis kita tengok hasil belum terima, hasil belum terperoleh, kita tengok pula hasil belum terima. Hasil yang sepatutnya diterima tahun ni tetapi dia tak terima pun lagi. Contoh macam cikgu bagi tadi, sewa kan, kamu adalah pemilik rumah. Kamu sewakan kepada orang luar kan. Sepatutnya dia bayar dah tahun ni, dia duduk tahun ni, sepatutnya dia bayar tahun ni. Tapi dia tak bayar pun lagi. Dia kata dia nak bayar tahun depan. Kan, kita kena catatkan dia sebagai hasil yang kita belum terima lah untuk tahun ni. Okay, dalam penyata kedudukan kewangan, kita akan catatkan dia di bawah aset semasa. Okay, kita tengok kotak ni. Hasil yang belum terima, kita akan catatkan dia di bawah aset semasa. Hasil belum terima, kita akan catatkan dia di bawah aset semasa. Okay, ini adalah format journal am. Hasil belum terima, kita letakkan di debit. Hasil ni kamu kena ubahlah kepada soalan. Kalau soalan kata sewa, kamu ubahlah hasil tu jadi sewa. Yang merah-merah ni, kamu kena ubah hasil belum terima. Di kredit, kamu tak hasil diterima. Jangan lupa dia punya kenyataan jugalah macam biasa. Dan seterusnya, bila kamu dah buka journal ni, kamu kena pindahkan dia dalam ledger kan. Ledger, lepas tu kita buka akaun untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Okey, kita tengok soalan dulu. Kedai Siti menerima komisen berjumlah 700 pada tahun 2016. Komisen yang diterima tu adalah pada 30 November. Dia sepatutnya terima 700 pada tahun 2016 tu, tetapi sampai 30 November tu dia cuma terima 500 saja. Baki dia ada berapa lagi? 200. Baki dia ada lagi 200 yang dia kata dia akan terima pada 5 Mac. Tetapi kita punya buku kita nak tutup 31 Disember kan. Kita nak kira berapa yang kita tak terima lagi. Okay, kita buka garis masa. 1 Januari 2016 sampai 31 Disember. Kita sepatutnya terima adalah sebanyak
700. Daripada 1 Januari sampai 31 Disember kita patutnya terima 700. Tetapi kita cuma terima hanya 500 saja. Nah, 500 saja kita terima. Okey, baki dia yang dikata dia nak terima nanti 5 Mac tu akan diterima sebanyak 200. Kalau soalan direct macam ni, kamu dalam exam yang tak perlulah nak lukiskan garis masa sebab dia dah bagi direct saja. Kamu boleh tolakkan secara manual saja, tak perlu gunakan garis masa. Ni cikgu nak tunjuk saja supaya kamu lebih faham. Okey, bila kamu dah buat, kita nak pindahkan dalam jalan penyelesaian. Okey, komisen yang sepatutnya diterima berapa? 700. 700. Yang dia dah terima sampai 2016 tu 500 kan? 500. Ya. Ya. Okey, artinya dia tak terima lagi sebanyak 200. Okey, kita akan catatkan 700 ini dalam akaun untung rugi lah. Kan, yang sepatutnya diterima. Dalam akaun untung rugi kita akan catatkan yang sepatutnya. Kan? Kita akan catatkan nilai yang sepatutnya diterima saja ataupun dibayar ke dalam akaun untung rugi. Ke dalam penyata kedudukan kewangan kita akan catatkan nilai-nilai item pelarasan. Nilai-nilai item pelarasan seperti nilai hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Macam contoh soalan ni kita catatkan 200 ni sebagai nilai hasil belum terima. Okey, lepas tu bila kita dah buat jalan penyelesaian, kita buka journal arm kan? Kita nak catatkan dia sebagai apa butiran? Ya. Commission. Komisen. Sebanyak berapa? Berapa yang dia belum terima lagi? 200 kan? 200. 200. Okey, ni pun kamu ubahlah ni. Commission. Commission. Okey. Bila kita dah buat journal arm, kita akan buka ledger kan? Kita akan buka dua ledger ni. Ledger untuk akaun commission belum terima dengan akaun commission diterima. Dua akaun ni kita nak buka. Yang pertama, kita buka dulu ledger untuk akaun yang ada kat debit ni. Commission belum terima. Kita buka belum terima. Akaun commission belum terima. Yang pertama nak tulis apa? Yang pertama. Kita catatkan commission diterima. Banyak berapa tadi? 200 kan? Ya. Ya. Okay, bila kita dah catatkan, kita kena samakanlah dia. Lepas tu macam biasa, baki HB kita bawakan ke bawah. Okay, tadi kita dah buka satu ledger. Satu ledger lagi. Akaun commission diterima pula. Akaun commission diterima. Yang pertama kita catatkan bank. Kita catatkan di sebelah kredit dulu. Bank dengan commission belum terima. Bank ni adalah yang dia dah terima. Yang kawan tu dah bayar kat dia 500. Yang dia tak dapat lagi 200. Total dia sepatutnya dia dapat 700 lah. Dan dia akan bawakan ke atas, kita letakkan butiran akaun untung rugi. Nilai yang akan kita pindahkan dalam akaun untung rugi. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Kalau faham tolong bagi tahu. Okay. Okay, cikgu tak tahu kamu faham ke tak ke. Okay, bila kita dah, ni kita berada di langkah yang ke
3 kan. Langkah yang pertama jalan penyelesaian. Langkah yang kedua journal arm kita dah buka. Langkah yang ketiga 2 ledger kan. 2 ledger yang berkaitan. Langkah yang keempat pula kita nak buka akaun untung rugi. Kita ambil je lah nilai yang kita dah tulis tadi dalam jalan penyelesaian kan. Kita dah clarifikan dia. Kat mana kita nak letak nilai dan juga kita punya akaun tu. Okay, jalan penyelesaian dia kata akaun untung rugi 700. Kita record je lah akaun untung rugi 700 di bawah komponen hasil. Nah, di bawah komponen hasil iaitu komisen diterima ataupun sewa diterima, faedah diterima, ikut pada soalan. Jadi kita dah buka akaun untung rugi. Kita akan buka langkah yang kelima pula, penyata kedudukan kewangan. Kita akan catatkan dia, kita catatkan dia di bawah aset semasa kan? Ya. Okay, tengok balik dalam kotak ni. Kita catatkan dia, hasil belum terima kita catatkan dia di bawah aset semasa. Okay, itu je lah kita siapkan sampai 5 langkah. Yang pertama kita buka jalan penyelesaian, yang kedua kita buka journal arm, yang ketiga 2 ledger, dan yang keempat akaun untung rugi dengan yang kelima penyata kedudukan kewangan. Mesti berperingkat, tak boleh kamu skip. Nanti akan salah. Okay, kita tengok pula belanja prabayar. Belanja yang kita bayar dulu. Contoh dia macam prepaid. Kita guna prepaid kan. Kita bayar dulu. Kita bayar dulu barulah kita boleh dapat prepaid tu. Katanya kita bayar, contoh kita beli kat kedai hari ni 31 Disember. Kan 31 Disember 2017. Kita beli dekat kedai prepaid tu. Tetapi kita nak bubuh prepaid tu pada 1 Januari 2018. Tahun depan, kita nak bubuh tahun depan. Jadi dia akan jadi belanja prabayar. Kita bayar dulu tetapi kita tak guna pun lagi. Okay, kita sambung dengan belanja belum bayar. Belanja belum bayar pula adalah belanja yang sepatutnya kita bayar tahun ni tapi kita tak bayar lagi. Nah, macam contoh kita duduk rumah orang. Ataupun contoh dia macam kita postpaid lah kan. Kita guna postpaid. Sepatutnya kita dah bayar tetapi kita guna dulu baru kita bayar benda tu. Kita akan rekodkan dia dalam liability bukan liability semasa di bawah penyata kedudukan kewangan. Okay, dalam journal arm macam biasa kita rekodkan belanja. Belanja belum bayar. Ni kredit. Okay, kamu kena hafal dia punya format lah. Tengok dia punya latihan terus contoh-contoh kadar bayaran yang perlu. Okay, tengok contoh kadar bayaran yang perlu dibayar adalah 800. Tetapi dia bayar cuma 450. Yang sepatutnya dia bayar 800 kan? Tetapi dia bayar cuma 450 saja. Yang dia bayar cuma 450. Baki dia berapa? Baki dia sebanyak 350 kan? Ya. Ya. Okay, kita catatkan dia dalam jalan penyelesaian. Yang ni kamu boleh tengok dia dalam contoh dalam buku.
Catatkan dia nilai yang sepatutnya dia bayar 800. Tetapi dia cuma bayar 450. Ada lagi 350 yang kita akan catatkan dia dalam penyata kedudukan kewangan di bahagian liability semasa. Okey, yang ni kamu ubahlah sendiri. Belanja prabayar yang dalam soalan adalah kadar bayaran kan? Kadar bayaran prabayar. Prabayar ni belum terima ni. Okey, kamu ubahlah belanja dengan belanja belum bayar. Rekod belanja belum bayar. Kamu ubah, kamu tengok kepada tulah dalam buku tu dia ada bagi contoh. Bila kita dah buka, kita akan buka ledger pula kan. Kita akan buka ledger. Dua ledger yang berkaitan, Cikgu Tak malah bagi tahu. Kamu boleh tengok sendiri, sama saja dengan yang kamu belajar sebelum ni, cuma dia punya berbeza dekat dia punya kedudukan saja. Pertama, kita bubuh dulu yang sepatutnya dia bayar 800. Dan kita letakkan bank dengan kadar bayaran belum bayar. Yang dia tak bayar lagi 350. Kita akan dapat samalah 800. Satu lagi kita akan buka ledger untuk item pelarasan. Itu kadar bayaran belum bayar. Kita letak dulu kadar bayaran berapa yang dia belum bayar sebanyak 350. Kita akan pindahkan bagi HB, kita akan pindahkan ke bawah. Nah, macam biasalah ni. Cuma kamu kena tengok dari segi dia punya kedudukan saja. Okey, yang ni berpandukan kepada jalan penyelesaian yang kamu buat tu. Kan? Kalau akaun untung rugi, dia kata akaun untung rugi, kita tengok nilai. Okay, nilai yang kita nak letak dekat akaun untung rugi ni sebanyak 800. Nilai yang sepatutnya dia bayar adalah sebanyak 800. Okey, di bawah penyata kedudukan kewangan iaitu di liability semasa. Dan liability semasa kita akan catatkan dia nilai 350. Kita dah letakkan di sini, kita nak tulis 350. Catatkan dari bawah penyata kedudukan kewangan di bawah liability semasa, kadar bayaran belum bayar 350. Okey, kadar bayaran belum bayar sebanyak 350 di bawah liability semasa. Okey, kamu kena buat latihan barulah kamu nampak, kamu buka buku modul kamu tu. Saya kita bincang, buka buku modul. Yang praktis 1 tu. Muka surat 114. Saya bagi tahu jawapan cikgu. Okey. Butiran yang first tu insurans prabayar belah debit 240, insurans belah kredit 240. Okey, betul. Insurans prabayar 240. Debit, insurans, kredit 240. Okey. Okey, untuk rumusan kelas kita hari ni, tinggal lagi 5 minit. Hari ni kita belajar tentang penggunaan garis masa kan. Kalau untuk soalan-soalan yang tak ada nilai yang dia bagi direct. Kalau nilai yang dia bagi direct tu tak apalah, kita tak perlukan garis masa. Tapi kalau nilai yang tak ada, dia tak bagi direct, dia cuma bagi tarikh tahun tu, kita kena gunakan garis masa supaya kita nampak jelas apa yang sepatutnya dia bayar, apa yang sepatutnya dia bayar tahun depan.
Okey, untuk latihan dekat rumah. Kamu selesaikan saja yang tadi kamu buat tu, kosok 114 dengan 115 tu. Kamu selesaikan sampai habis. Untuk komisen belum terima dengan kadar bayaran. Belum bayar. Tak perlu Okey, hantar pun cikgu. dekat cikgu. Tak perlu hantar pun dekat cikgu. Kamu cuma buat saja dekat diri kamu. Tapi kalau kamu nak jawapan, kamu boleh minta lah dekat cikgu. Dan satu lagi, kamu boleh dah buat. Kamu boleh dah selesaikan soalan nombor 2 tu. Yang kamu buat minggu lepas. Muka surat 125 soalan nombor 2 tu. Boleh buat semua. A, B, C semua boleh buat.